Hai, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pemahaman satu petikan dan kita akan baca petikan ini. Dan mungkin saya boleh mulakan dengan surah Desmond. Desmond boleh tolong saya baca perenggan pertama? Orang nampak macam pura-pura. Ibu selalu berpesan, biar nampak asal selamat. Tiba saja di pekarangan rumah nenek. Sufyan terus berlari memanjat tengah usang rumah nenek. Okey, bagus. Sekarang mungkin saya boleh suruh Kai tolong saya baca sini sampai sinilah. Tunggu saya lukis dulu. Sini sampai sinilah. Okey, Kai. Nenek-nenek panggil Sufyan. Kelihatan nenek muncul di muka pintu dengan senyuman bahagia. Wah, sudah sampai cucu nenek. Segalanya indah belaka jika bertamu di rumah nenek Sia. Nenek memang memanjakan cucu sulungnya itu seperti menantang minyak yang penuh. Selepas menikmati hidangan tengah hari gulai ayam kampung nenek, Sufyan meninjau belakang rumah nenek. Nenek masih pelihara angsa putih itu, tanya Sufyan. Ya, terima kasih. Kai Oh, Kai awak tengah makan ke? Ya, Tengah makan apa? dimsum. Yo, kayanya orang kaya makan dimsum. Tapau ke? Delivery. Ini memang orang kaya lah. Delivery dimsum. Okey, Sarah tolong. Tapi dimsum orang Melayu tak boleh makan kan? Patut buat dimsum apa halal. Boleh ya? Halal ke dimsum? Depends lah. Oh, okey. Okey, Sarah tolong saya sambungkan perenggan seterusnya. Ternyata Ya, Pian. Sufyan teringat. Ya. Sufyan teringat kembali peristiwa 3 tahun yang lalu. Setiap kali pulang ke kampung pasti ada sesuatu yang mengganggu keseronokan Sufyan menjelajah kampung neneknya itu. Peristiwa dia berlari pantas seperti kilat semasa diserang oleh angsa nenek terasa lucu sekali. Continue. Ya, habiskan perenggan tu. Wajahnya ketika itu pucat seperti mayat. Amir dan Yusuf yang kurus macam lidi pasti tidak mahu bertandang ke rumah nenek jika angsa kesayangan nenek itu berkeliaran di halaman rumah. Rancangannya untuk bermain perang pasti terganggu. Pernah jaga Sufyan menyuruh nenek Siah menjual angsa itu, tetapi nenek enggan. Okey, seterusnya Yujo boleh tolong saya habiskan perenggan terakhir? Kuda yang garang itu turut berjasa kepada nenek. Bunyi bising 3 ekor angsa pada subuh hari telah mengejutkan kami yang sedang diulik mimpi. Rupa-rupanya seorang pencuri yang dikejar angsa berjaya ditangkap oleh Oman, jiran nenek. Kini baru Sufyan tahu tentang sebab nenek tetap memelihara 3 ekor angsa itu dengan baik. Rasa kasihnya juga tumpah
kepada angsa nenek yang putih macam kapas. Besar sungguh jasa angsa putih. Okey. Nenek. Besar sungguh jasa angsa putih nenek. Ya, nenek. Okey, jadi di sini saya tak tahu. Okey, kalau kamu tak tahu perkataan tak faham, kamu kena guna kamus guna www.prpm.com, guna kamus dan carilah jika kamu tak tahu. Jadi ini adalah cerita tentang angsa putih nenek. Tahu angsa ini angsa putih. Angsa putih dalam bahasa English panggil, what is it called English? It's not a duck, it's a flamingo, is it? Angsa. Well, like something like this lah, but it is not duck. Okay, lehernya lebih panjang. Dan ini adalah cerita bahawa Sufian dia balik ke kampung. Okay, dia balik ke kampung, kemudian ada nenek, ada balik kampung lah, balik kampung ada seorang nenek. Dan bila dia tinggal di nenek, sangat gembira lah akan boleh jumpa dengan nenek. Selaksa belaga, segalanya indah belaka jika bertamu di rumah nenek. Nenek memanjakan cucu sulungnya. Cucu sulung. Sulung adalah paling besar ke paling muda? Paling dewasa ke paling muda? Ya, betul. Okey, paling tua tak koko, tak cece paling kecil adalah anak bongsu. Okey. Paling besar ialah sulung, kakak sulung, kakak. Tak boleh kakak bongsu lah, adik bongsu maksudnya paling kecil. Seperti menatang minyak yang penuh. Kamu tahu menatang minyak yang penuh? Tunggu bagi saya cari gambar menatang minyak yang penuh. Tunggu sekejap Okay, jadi ini adalah contoh menatang minyak yang penuh. Maksudnya kamu macam ambil satu dulang, ambil air kan. Contohnya kamu ambil air, tapi air itu penuh. Tapi sekarang bukan air penuh, adalah minyak, menatang minyak yang penuh. Maksudnya dia macam kena buat baik-baik lah Jadi nenek memanjakan cucu sulungnya seperti menatang minyak yang penuh. Maksudnya kalau ibu bapa jaga kamu, ibu bapa pun nak yang terbaik kepada kamu kan. Jadi ibu bapa jaga dengan baik, bagai menatang minyak yang penuh. Okay? Macam berhati-hatilah Ajar kamu pun kena berhati-hati. Sebab sekarang pun ada benda jahat kan. Selalunya kamu orang muda selalunya senang kena tipu Selalunya orang muda yang kena tipu 对不对？通常是年轻人给人家骗嘛 And then 外面有很多坏人Selalunya tempat luar ada banyak orang jahat, tapi orang muda tak tahu. Contohnya kanak-kanak dia mungkin ingat mau lari ambil bola, tapi dia tak tahu yang kereta itu tengah datang. Dan jadi ibu bapa pun jaga kamu dengan baik apabila kamu kanak-kanak. Bila kamu dewasa umur 12 ke atas, bukan ibu bapa perlu pegang tangan kamu, tapi kamu kena ada banyak benda yang membahayakan pemuda seperti kamu, betul? Contohnya seperti orang jahat di luar, peragut, kawan yang tidak baik, rokok, apa lagi, benda yang tak baik dekat internet, atau kawan-kawan yang tak baik ajar kamu macam cakap benda yang tak baik. Jadi bila kamu sudah umur 13 sampai 18, kamu pun akan sangat boleh bahaya, akan apa kita cakap kamu akan lihat benda macam inilah, dan kamu kena berhati-hati. Ibu bapa masih menjaga kamu, dan apa nasihat saya adalah berhati-hati kena bijak, baca banyak buku, dengar kata ibu bapa dan sebagainya. Menatang minyak yang penuh bagai selepas menikmati hidangan gulai ayam kampung nenek, Sufian meninjau-ninjau ke belakang. Meninjau ialah lihat lah Macam
macam lihatlah meninjau-ninjau di belakangnya. Dan dia tanya apa? Nenek, ada pelihara angsa putih tak? Ada ini angsa putih, ada tak? Nenek mesti kata ada lah. Nenek kata ada. Tapi Sufyan tidak suka. Dia lari sangat cepat kerana angsa itu mau gigit dia, nampak? Dia mau main-main tapi angsa nak gigit dia. Jadi dia tak suka angsa itu. Betul, macam orang muda dia tak suka angsa itu. Dan dia pun kata macam itu. Dia pun kata apa? Dia suruh nenek jual sajalah. Oh. Okey, lagi pun dia pun kata, nenek jual lah. Nenek jual angsa ini, tak payah belah lah. Kacau saja. Mengapa kacau? Kerana dia kacau rancangan bermain perang-perang. Betul. Kan orang muda dia pergi kampung, kemudian budak-budak di kampung akan buat apa? Dia akan pergi main ciu-ciu pom 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 pom, ciu-ciu pom 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 pom. Tapi dia tak boleh main macam itu sebab angsa ini kacau. Betul. Angsa ini dia akan macam kejar ke gigit dan sebagainya. Jadi nenek kata tak mau jual kerana apa? Kerana dulu pencuri dikejar oleh apa? Dikejar oleh angsa. Dulu angsa ini sangat baik. Dia berjasa kepada nenek. Sebab dulu ada satu pencuri, dan pencuri itu dia masuk rumah dan angsa itu kejar pencuri itu. Angsa ada bunyi kuek-kuek, saya tak tahu. Dan akhirnya dia dapat ditangkap oleh Pak Longman. Maksudnya pencuri itu berjaya ditangkap oleh mereka lah. Sebab angsa dia banyak bantu. Oleh itu nenek mungkin tak nak makan dan juga tak nak jual angsa ini. Sebab angsa ini sudah sangat berjasa kepada ahli keluarganya. Jadi okeylah, cuma perlu berhati-hatilah. Sebab saya baru baca berita tadi ada perompak masuk rumah orang. Apa yang berlaku ialah bila perompak, sebab hari ni saya nak ajar masa ingat dah baca news, but I don't want to give like every time bad news. But tadi saya nampak satu berita perompak masuk rumah dan bunuh isteri dan juga ada beberapa anak dan satu anak. Ada lagi 2-3 kanak-kanak. Jadi satu kanak-kanak umur 5 sudah mati dengan isteri, dan 2 orang sudah mati dalam satu kes rompakan yang berlaku di negeri apa yang saya lupa. Tapi adalah berita ni. Jadi kita kena berhati-hati. Mana tahu yang kalau pencuri tu dia okey kan. Pencuri maksudnya curi dan lari. Perompak maksudnya dia masuk, dia ambil pisau. Bagi saya duit kamu It's like a thief and a robber. You know what is the difference between thief and robber? Thief means they come and steal, no people, then they go. But robber, they come, they will take the knife and give me your money. So berhati-hatilah pastikan kunci pintu, CCTV, belah anjing ke. Kalau kamu orang Cina lah untuk memastikan rumah kamu selamat. Okey, dan dalam bahasa Melayu kita ada perbandingan semacam. Bahasa Inggeris pun ada panggil simile, is it? Contohnya cantik seperti bidadari, as beautiful as what lah. Jadi dalam sini ada banyak perbandingan semacam. Mungkin okey, saya cari satu dulu perbandingan semacam. Di sini ada apa perbandingan semacam? Contohnya lambat macam kura-kura, 慢很像乌龟. Ni bahasa Cina pun ada. As slow as a tortoise, tetap. As slow as a snail maybe. Okay, lambat macam kura-kura. Apa lagi perbandingan semacam? Okay, dekat sini ada lagi satu perkataan, pucat seperti mayat.
Kai En tolong lagi cari untuk saya satu perbandingan semacam lidi. Apa lagi? Sarah? Tapau? Pantau. Oh, tak tahu. Saya dengar tapau pula. Apa ni? Ada banyak lagi ya. Tapau for me. Lain kali lah ha. Lain kali saya tapau bagi anda. Tapau apa? Char kway teow. apa？不好咩？我打包冰面叉鬼的好吃的，好吃的。 Can tapau the what the Highland Forbidden Spaghetti for me enough already 啦，这样心满意足了。I think the Highland Spaghetti want to chop up already lah. I think also. MCO so long, oh my god, what shop don't want to chop up I don't want stay already lah. MCO so long, I die in my home already lah. Highland no chen die, I die not only you die lah, I also die lah. You Kakashi lah. I don't want talk lah. I don't want talk the sad story. Yeah, I done. Okay, apa lagi? Kai cakap sad until die. It's a new proverb MCO sad until die. Okay, ada banyak lagi lah. Contohnya apa? Pantas seperti kilat. Pantas seperti kilat. As fast as lightning. Pantas seperti... Wah, awak lari cepat. Pantas seperti kilat. Apa lagi? Rupa-rupanya putih macam kapas. Wah, sangat putih macam kapas. White as snow or white as wool is a proverbs for English. Pelik ah. Sebab bahasa English white as snow, putih macam salji. Tapi kalau bahasa white as wool, wool is kapas actually. Putih macam kapas. Jadi ini adalah perbandingan semacam lah Ada lagi ya? Saya rasa sudah tak ada lah Ini yang saya dapat baca. Ini adalah perbandingan semacam dan kita boleh gunakan dalam bahasa kita. Selalunya kita boleh perbandingan semacam akan mula macam seperti, laksana, bagai. Jadi suka kamu lah bagaimana kamu nak guna. Dia berlari cepat bagai kilat. Dia lari pantas seperti kilat. Mukanya pucat seperti mayat. Tapi kadang-kadang boleh tukar ke macam. Dia mukanya pucat macam mayat. Tengok, kurus macam lidi. Dia kurus macam lidi. Dia kurus seperti lidi. Bolehlah kedua-dua. Selalunya seperti dan macam kedua-duanya boleh tukar. Dan bagai, selalunya saya pun guna perkataan bagai. Bagai, contohnya bagai kucing dan anjing. Mereka asyik bergaduh. Bagai kucing dan anjing. You always fight like dog and a cat. Contohnya dengan adik-beradik kamu kan, abang ke kakak, kamu selalunya bergaduh dengan adik atau abang bagai anjing dan kucing. Tapi saya tak nak guna bagai, saya boleh guna seperti. Mereka bergaduh seperti anjing dan kucing dan sebagainya. Betul lah kadang-kadang kita bergaduh. Apa peribahasanya? Lidah dan gigi kadang-kadang lidah dan gigi kadang-kadang tergigit juga. Macam itulah Walaupun lidah dengan gigi sangat dekat, tapi kadang-kadang juga akan tergigit. Okey, jadi peribahasanya adalah gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga. Okey, betul tak? Walaupun kamu sangat rapat dengan abang kakak pun kadang-kadang ada berlawan. Suami isteri pun sama, betul tak? Walaupun suami isteri dia macam bagai pinang dibelah dua, sangat secocok very beautiful married already. Married that time always say
No matter how high the mountain, how deep the sea, I will follow you until death do us apart. Betul tak? Selalunya kahwin lelaki cakap macam ini mah. Lelaki tu letak ring. Yeah, marry. Selepas itu, selepas kahwin, 那个垃圾没有拿去丢啊，然后就吵架咯，因为那个垃圾，那个东西那个车里没有洗啊，contohnya apa? Gigi dan lidah dengan lidah ada kalanya tergigit juga. Biasalah tapi jangan sampai bercerai lah jangan sampai bercerai. Belajar berkomunikasi. Tapi sekarang orang Cina dan India sebenarnya bercerai banyak tau. Kalau orang Melayu, peratus perceraian di Malaysia kalau tidak salah adalah sangat kurang berbanding dengan Cina dengan India. Jadi baguslah. Mungkin saya rasa orang Melayu pun okey lah sebab dalam statistik mereka lebih kurang bercerai berbanding dengan orang Cina dan India. Binakan dialog. Jadi mungkin saya boleh suruh kamu bina ayat. Satu orang bina satu ayat lah. Lelaki itu sangat besar seperti gajah. Okey, lelaki itu sangat besar seperti gajah. Bagus. Ini adalah perbandingan semacam. Okey, orang kedua saya nak tanya Desmond. Dia itu berjalan macam Kereta itu berjalan dipandu apa? Nenek itu berjalan semacam lambat, semacam kura-kura. Ya, kereta itu berjalan lambat macam kura-kura. 那个车慢很像一个乌龟这样。Okey, kereta itu berjalan lambat macam kura-kura. Betul. Kaian bina satu ayat untuk saya. What do I use to like bina ayat? Apa-apalah. Apa-apa suka kamu. Contohnya jaga bilik kaca seperti kaca seperti apa? Boleh? Ali lambat macam kura-kura. Bolehlah Ali berjalan lambat macam kura-kura. Cukuplah dengan macam kura-kura. Semua orang pun guna kura-kura. Okey, Yujo, bagi saya satu peribahasa. Jangan guna kura-kura lagi ya. Bina satu ayat dengan menggunakan perbandingan semacam. Apa? Apa? Semacam. Pantas seperti kilat, pucat seperti maya, macam atau yang lain lah. Contohnya boleh? What meaning? 什么意思？着急menggunakan perbandingan semacam. Contohnya perbandingan这个我 highlight 的啦。contohnya 什么来的？我不懂意思。Kurus macam lidi, 手很像一个那个手把的条， putih macam kipas， 那个手把的那个一只东西很瘦啊。putih macam kipas 就是白很像那个棉花，白很像棉花。pucat seperti mayat, maksudnya你的样子白很像一个尸体。apa lah. Pantas seperti kilat, 你做东西很快，很像一个很像我怎么觉得你的翻译有点问题？不能再翻译嘞，怎样翻译是华语哦，我老哎。怪怪的。
Okey. Ah, Boleh bina ayat? tunggu ah. Cái đó mà Menyimak. menyimak u Buku. ujian Ujian. pantas seperti kilat. Ya, betul. Cikgu Yuzo menyebab No, ujian Encik pantas B. seperti kilat. Betul. Bagus Cikgu Yuzo. Terima kasih. Dan seterusnya adalah Desmond. Akhir sekali ialah Desmond. 没有其他人了哦，tak ada orang lain dan terpilih dah. Kamu ialah last. 想到了， Apa itu? Supi bermacam那个叫什么？ayam Supi macam ayam. bermacam Semua supi. Apa itu supi? stupid Bodoh. Bodoh macam ayam bodoh macam bodoh macam apa Ada macam bodoh ke? Bukan bodoh macam ayam ke? Bodoh macam kerbau, bukan ayam. Jadi tapi jangan guna macam ni lah. Mungkin boleh marah kawan kamu lah. Kamu bodoh macam kerbau ke? Kesian kerbau kan? Sebenarnya kerbau pun tak bersalah. Orang Cina pun guna bukan orang Cina guna BABI, cunau. Okey. Jadi inilah perbandingan semacam. Mengapa nak gunakan perbandingan semacam? Selalunya kita nak gunakan untuk karangan. Kalau kamu guna karangan lebih sedap lah. Contohnya, he is fast is a sentence. He is fast as lightning. So the word carry more meaning. And when we read, we know what you're talking. He's very fast. I know. He's very fast. He is fast as lightning. Also means he's very fast. But the way it bring out the meaning is different. Sama dalam bahasa Melayu juga. Dia sangat cepat. Boleh lah. Dia cepat seperti kilat. Jadi ini ayat tu mengeluarkan satu maksud yang lebih banyak lah. Jadi gunakan dalam karangan kamu. Selalunya saya suka gunakan peribahasa. Ini adalah perbandingan semacam. Dan saya suka gunakan peribahasa. Masa saya ajar pun saya gunakan peribahasa. Tak tahulah, saya rasa lebih ayat tersebut akan memberikan maksud yang lebih banyak. Okey. Jadi ini kita skip ni. Kita akan belajar tentang kata kerja tak transitif. Ini adalah dalam bahasa Melayu. Saya rasa adalah salah satu topik yang paling susah diajar dan paling susah difahami. Kerana ada dua kata kerja. Kamu tahu kata kerja kan? Kata kerja contohnya apa? Kata kerja. Saya tak sempat ajar topik ni lah. Sebab topik ini sangat panjang. Kata kerja. Berikan saya contoh kata kerja. Satu orang bagi dua. Okey, saya mula dulu Kata kerja work. Contohnya makan, minum, cuci. Apa lagi? Lagi satu. Cuci, lagi apa lagi? Tengok. Kai bagi saya contoh kata kerja. Tidur makan. Makan saya sudah cakap. Tidur main. Kai En bagi saya dua contoh kata kerja. Berbual. Minum. Minum sudah tulis. Wait let me think Berenang. Sarah bagi saya 3 kata kerja. Bagi saya 3 kata kerja. Berlari. Lari, lagi. Makan saya sudah cakap lah. Semua orang cakap makan. Tidur. Tidur pun sudah cakap lah.
Berbasikal. Berbasikal. Lagi? Membaca buku. Baca. Okey. Buku ialah kata nama. Baca ialah kata kerja. Baca. Yuzo, bagi saya 2 kata kerja. Ya, Apa ya? ya, Ya maksudnya? ya lah. Ya lah. Bukan lah. Yalah 不是动作 kata kerja. Wait, tunggu sekejap. Tunggu. Jogging. Tunggu. Jogging. Okey, bolehlah Dia sedang berjogging. Berlari. Lari. Lari sudah cakap. Oh, sebab kita Pukul. orang pukul Okey, bolehlah pukul. Tak rencana pukul. Okey, jadi ini ialah contoh kata kerja. Kita orang Malaysia kan, selalunya kita cakap apa? Makan, minum, tidur. Tak heran saya selalu cakap mungkin kamu bagi ibu bapa kamu marah kamu ke. Asyik 吃睡觉玩 repeat 对不对 makan tidur kemudian apa main repeat ini adalah 对， kehidupan 是我。这个我们全部很 pro 不是讲你怕了以前我是讲 dulu saya macam tu jadi saya faham lelaki mah lelaki mesti main lah main selepas itu 是啊，肯定 apa 啊。 main 很正常 makan tidur repeat esok bangun main lagi yalah saya faham lah tapi bila kamu dewasa你年轻越来越大就不可以了tunggu kamu kahwin 不可以 lah 拉长。有了孩子男生就不会这样了selepas lelaki kahwin kan dia akan ada anak lepas tu dia akan tak boleh main dah kena jaga anak. Okey, saya nak habiskan ni sedikit lagi. Sekarang pukul berapa? Saya ada lagi 2 minit. Sikit lagi Okey, kata kerja terbagi kepada 2, iaitu kata kerja tak transitif dengan kata kerja transitif. Kata kerja transitif. Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang boleh tidak memerlukan pelengkap. Kadang-kadang kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek. Tidak memerlukan objek. Kata kerja tak transitif imbuhannya adalah mente. Saya selalu ingat macam ni lah Jadi kamu hafal sajalah Berbean mente. Tapi IGCSE pun takkan keluar lah IGCSE foreign language is very easy. Won't even ask this thing. But we learn for fun lah Kita belajar for fun. Kata kerja tak transitif adalah kata yang tidak memerlukan objek. Contohnya saya bina ayat dengan ayat saya tak ada tempat. Saya tulis berlari. Beran. Apa contoh ayat perkataan beran? Berkeliaran. Contohnya berkeliaran. Menulis. Contoh menulis. Contoh tulis tersenyum. Jadi ini adalah kata yang tidak memerlukan objek. Contohnya Ali berlari. Jadi Ali berlari adalah satu. Lepas tu saya letak satu nokta. Ali berlari adalah satu ayat yang sudah lengkap. Walaupun habis dengan kata kerja. The word even ending by a word. But ayat itu sudah habis. Ali berlari. Adi menangis. Ali berkeliaran. Ali tersenyum. Ini adalah kata-kata contohnya. Saya gunakan imbuhan berbean mente. Iaitu kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek di belakangnya. Apa kata kerja yang memerlukan objek? Ada banyak lah. Sini ada banyak. Apa-apa imbuhan yang lain lah. Contohnya kata kerja transitif. Saya tengok bawah sini ada ke tak. Contohnya saya gunakan kan mengejarkan. Mengenai. Atau saya tambah i atau mengejutkan. Saya tak tahu kamu faham apa saya ajar ke tak sebab ni lebih susah. Kata-kata ini yang tidak
kata kerja tak transitif iaitu imbuhannya bukan berbean menta. Ada banyak lagi lah. Saya cakap basic dulu lah. Kata kerja transitif perlukan objek. Contohnya, Ali mengerjakan solat. Ali mengerjakan kucing. Ali mengerjakan mengerjakan sesuatu benda. Maksudnya perlu ada objek di belakangnya. Ali bercakap mengenai ikan. Contohnya ikan. Ikan adalah objek. Berita itu mengejutkan saya. Kata-kata kerja transitif adalah kata yang memerlukan objek. Maksudnya di belakangnya perlu pekan. Kamu tak boleh cakap Ali mengerjakan. Titik. Jadi bila saya tandakan kata karangan kamu, saya akan titik. Wrong. Ali mengenai. Saya akan tanda karangan kamu titik. Ali mengejutkan. Titik. Salah. Dan kemudian kamu akan tanya cikgu, cikgu kenapa salah saya tulis ini mah? Saya kata salah kerana ini adalah kata kerja transitif dan kata ini memerlukan objek di selepasnya. Kata kerja tak transitif boleh tanpa objek. Contohnya Ali tersenyum, Ali menulis, Ali berkeliaran, Ali berlari. Banyak lagi lah. Ini ialah tata bahasa dalam bahasa Melayu dan topik ni kalau nak ajar perlu satu